Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam Matematik Tingkatan 1 KSSM Baharu. Jadi kita teruskan iaitu bab 1 iaitu nombor nisbah dan kita teruskan kepada pemahaman yang seterusnya iaitu operasi asas. Okey, kalau operasi asas di sini cikgu yakin adik-adik faham dah daripada awal lagi. Alright, kalau tambah cikgu nak adik-adik faham kalau tambah dalam line number di sini semakin ke kanan. Okey. Kalau tolak semakin ke kiri. Alright, sebagai contoh, cikgu bagi contoh di sini negatif 3 campur 6. Apakah jawapan dia? Alright, negatif 3 campur 6, kita tengok daripada line number di sini, nombor kita negatif 3. Campur 6 bermaksud pindahkan 6 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright. Jadi negatif 3 campur 6 kita akan dapat jawapannya adalah 3. Alright. Ini adalah jawapan dia. Sama juga kalau adik-adik menggunakan kaedah tolak di sini iaitu kalau tolak ke kiri sebagai contoh 2 tolak 5. 2 tolak 5 berapa? Okey. Nombor yang kita adalah nombor 2. Kemudian tolak 5 berapa kali ke kiri? 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Jadi 2 tolak 5 akan dapat jawapannya adalah negatif 3 di sini. Itu adalah pemahaman operasi asas iaitu tambah dan tolak mengikut line number. Jadi daripada sini cikgu nak minta adik-adik faham bahawa cikgu nak minta adik-adik faham macam mana untuk kita nak teruskan kalau kita ada operasi-operasi yang lain. Jadi, kena adik-adik faham tips penting di sini. Alright. Ini tips penting walaupun ini termasuk dengan darat dan bahagi. Walaupun kita belum pergi darat bahagi. Tapi, kadang-kadang dia sama juga kita boleh applykan dalam tambah dan tolak. Ini sangat-sangat penting ya. Sangat-sangat penting. Akan digunakan sampailah ketua nanti. Alright. Apabila tambah berjumpa dengan tambah ataupun positif bertemu dengan positif, adik-adik akan dapat jawapannya sebagai positif. Kalau positif bertemu positif akan jadi positif. Tak kisahlah darab ke, bahagi ke, tambah ke, tolak ke. Tolak tak boleh lah. Okay? Jadi tambah positif bertemu positif akan jadi positif. Kalau positif bertemu negatif akan jadi negatif. Okay? Kalau negatif bertemu positif akan jadi negatif, tetapi negatif bertemu negatif akan jadi positif. Ingat pesan cikgu, ini sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Alright. Jadi jom kita teruskan kepada contoh. Alright, daripada yang penting di sini kita teruskan kepada contoh. Contoh tambah dan tolak. Macam mana kita nak selesaikan? Kita tengok di sini 4 campur dengan negatif 5. Ingat, di sini kita tengok pertemuan positif dan negatif. Kalau positif dan negatif, dia akan jadi negatif. Positif jumpa dengan negatif akan jadi negatif. Jadi, pengiraan atau calculationnya jadi 4 positif, negatif akan jadi negatif. Tolak 5. So, 4 tolak 5 sama dengan negatif 1. Itu jawapan dia. Kalau negatif 2 di sini, kalau nombor 2 di sini, negatif 5 tolak 6. Ini quite keliru sikit lah. Dan di sini adalah pemahaman cikgu nak adik-adik faham tentang hutang. Kalau hutang RM5, kemudian hutang lagi RM6. Jadi berapa total hutang? Okey, hutang RM5, kemudian hutang RM6 akan jadi jumlah hutang RM11. Alright, itu pemahaman dia. Dan ini adalah jawapan dia. Okey. Kita tengok kepada nombor 3. Negatif 3 tolak dengan negatif 7. Di sini kita jumpa negatif dan negatif. Kalau negatif dan negatif di sini, apakah akan jadi? Negatif dan negatif akan jadi positif. So, pengiraannya negatif 3 campur 7. Macam mana nak buat negatif 3 campur 7 di sini? Hutang RM3, tiba-tiba ada duit RM7. Tiba-tiba tu tak perlu fikirlah daripada mana kan. Mana tahu turun dari langit ke. Negatif 3 iaitu hutang RM3, tiba-tiba dapat RM7. Berapakah baki? Baki yang akan ada sama dengan RM4. Itu jawapan dia. Sama juga dengan konsep nombor 4 di sini. Hutang RM11,
tiba-tiba ada RM7, akan ada hutang ke atau masih berhutang ke ataupun dah ada baki? Kalau dalam keadaan ini masih lagi berhutang. Okey, hutang lagi berapa? Hutang lagi RM3. Ini adalah pemahaman untuk tambah dan tolak. Macam mana kalau darab dan bahagi? Alright, darab dan bahagi seperti biasa, tetapi perlu berhati-hati dengan simbol positif dan negatif. Kena berhati-hati, dan daripada sini adik-adik kena hafal sifir. Tolonglah adik-adik hafallah sifir, tak susah pun 1 hingga 12. Okey. Jadi, jika kita teruskan hafal sifir macam mana ni? Kita tengok negatif 5 campur 3. Kalau negatif bertemu positif, ingat negatif bertemu positif di sini. Alright, negatif bertemu positif akan jadi negatif. Jadi negatif 5 campur 3 sama dengan negatif 15. 12 darab negatif 7. Positif, negatif akan jadi negatif. 12 darab 7 iaitu negatif 84. Okey. Negatif 5 campur negatif 8. Okey, negatif darab dengan negatif akan jadi positif. Tapi positif kita tak tulis. 5 darab 8 sama dengan 40. Okey, ini cara dia. Jadi ingat positif dan negatif. 40 bahagi dengan negatif 5, kita akan jadi positif bahagi negatif akan jadi negatif 8. Negatif 72 bahagi negatif 6 akan jadi positif, akan jadi jawapannya 12. Dan negatif 21 bahagi 7 akan jadi negatif 3. Alright. Jadi adik-adik kena faham tentang konsep positif dan negatif. Cikgu nak pesan banyak kali, ini teramatlah penting. Akan guna sampailah tingkatan 5 dah sampailah dah tua nanti pun. Okey. Jadi cikgu rasa itu sahaja untuk video cikgu kali ini. Kalau ada apa-apa masalah, sila tinggalkan komen di bawah dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Kalau ada apa-apa masalah, okey, boleh tinggallah. Okey, dan nantikan video-video cikgu, iaitu cikgu akan sertakan link grup Telegram di bawah di description berkenaan dengan adik-adik boleh tanyakan soalan lebih lanjut. Alright, jadi itu sahaja. Terima kasih. Bye bye guys.